Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Boleh dengar ya suara saya okey? Boleh, Doktor, boleh. Okey. Terima kasih kerana menjemput saya pada malam ni. Dan malam ni saya akan tak bercakap banyak kot ya. Kita bincang gitulah ya. Mungkin saya akan bercakap sekitar 30 minit. Dan baki lagi kita sembang-sembang lah pasal apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang berlaku pada masa lampau ya. Terlebih dahulu, sebelum saya menyebut pasal kerajaan Bani Abbasiyah ataupun tamadun Islam di zaman Abbasiyah ini, kami orang yang mengajar sejarah ini, kita percaya ya, bahawa apa yang ada di dalam Al-Quran itu menyatakan akan konsep-konsep yang berkait dengan aturan alam. Misalnya kamu dalam bidang sains ya, kamu mempunyai banyak general peraturan umum mengenai alam ni. Misalnya kalau kita sebut air tadi, kalau dipanaskan sehingga 100 Celsius, maka air itu akan mendidih. Jadi menjadi suatu peraturan alam apabila air tadi dipanaskan pada suhu 100 Celsius, dia akan mendidih. Siapa yang didihkannya ataupun siapa yang panaskannya itu tak dikira. Maksudnya dia orang Islam ke, dia orang bukan Islam ke, dia tetap akan mendidih. Jadi kita panggil dia punya law itu ataupun peraturan itu ada dalam semua bidang, termasuklah dalam bidang sejarah. Jadi bila kami mengkaji sejarah ataupun berbicara tentang sejarah, kita percaya kepada apa yang disebut dalam Al-Quran disebut dengan sunnatullah. Allah menyebut lebih kurang 7 kali, tak silap Ustaz, pasal sunnatullah, dan Allah menyebut sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Iaitu kamu tidak akan dapati pada sunnatullah itu satu pertukaran, dan kamu juga tak akan dapati pada sunnatullah itu suatu perubahan. Jadi apabila kita belajar sejarah, apa yang berlaku pada zaman Abbasi, dia tetap akan berlaku pada kita di akhir zaman. Sistem itu akan berputar. Malah Allah SWT juga menyebut dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Demikianlah hari-hari dalam hidup manusia ini kami putarkan. Jadi kalau kita lihat kepada kerajaan Abbasi, pembentukan kerajaan Abbasi itu adalah kerajaan yang diasaskan kepada sebuah konspirasi, ya. Konspirasi menjatuhkan kerajaan yang sedia ada. Iaitu pada ketika itu kerajaan yang memerintah adalah kerajaan Bani Umayyah. Di atas sebab-sebab politik mereka mewajarkan tindakan mereka tadi, maka mereka pun bunuhlah pemerintah Bani Umayyah dengan perlakuan yang agak kejam, dan akhirnya mereka memerintah membina satu empire Islam yang menggelarkan diri mereka dengan Abbasi, keturunan anak-anak Bani Abbas. Dan kita lihat perkembangan Islam cukup gemilang pada zaman lebih kurang 500 tahun. Iaitu pada tahun 750 Masihi, Abdul Rahman As-Saffah menjadi pengasas pada kerajaan Bani Abbasi, sehinggalah Hulagu datang menghancurkan kota Baghdad sekitar 1258. Maksudnya lebih kurang 500 tahun. 500 tahun
kerajaan Bani Abbasi tertegak dan banyak pencapaian yang telah ataupun telah berlaku di zaman pemerintahan Bani Abbasi. Tetapi cuba lihat kepada kesudahannya juga adalah cerita yang menyayat hati. Jadi cerita yang menyayat hati kepada pemerintah Bani Abbasi itu sebenarnya tidaklah menyedihkan, kerana mereka naik masa negara itu diasas pun dengan pembunuhan, maka berakhir juga dengan pembunuhan. Itu dilihat dalam konteks pemerintah itulah. Tapi kalau dilihat dalam konteks hulagu membunuh orang Islam itu dalam dimensi yang lain pula lah ya. Okey. Kalau kita lihat ya, ataupun untuk memudahkan kita memahami perkembangan kerajaan Bani Abbasi itu, para ahli sejarah membahagikan zaman pemerintahan Abbasi itu kepada 4 era. Dan ada sebahagian ahli sejarah membahagikannya kepada 3 era. Iaitu Abbasi awal, Al-Abbasi As-Sani, Al-Abbasi Salis. Dia mengatakan setakat itu sahaja, tapi ada sebahagian ahli sejarah mengatakan dia sampai kepada 4 era. Era pertama, kedua, ketiga dan keempat. Apapun, saya tidaklah pada malam ini cuba ingin mengajar sejarah pada kalian semua, sebaliknya lebih menekankan kepada ibrah dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada apa yang menjadi perbincangan pada malam ini. Di mana kalau kita lihat ya, apa rahsia kepada kejayaan kerajaan Bani Abbasi ni, ataupun apa rahsia ketamadunan Islam itu begitu berkembang di zaman Abbasi. Daripada pembacaan yang saya baca, daripada pengalaman mengajar sejarah ini, saya dapat simpulkan ada 5 faktor ya, yang menjadikan pemerintahan Bani Abbasi itu berjaya membina kecemerlangan sehingga para ahli sejarah mengatakan zaman kemuncak ketamadunan Islam itu berlaku pada era pemerintahan Bani Abbasi. Disebut dengan istilah Golden Age, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut Al-Asruz Zahabi. Jadi apa yang menjadikan mereka itu begitu gemilang ya? Okey, ada 5 faktor besar yang mendorong perkara tadi. Perkara pertama yang menjadi tugak kepada kegemilangan itu adalah umat Islam yang diteraskan oleh akidah Islam tadi. Maksudnya rata-rata para ulama ataupun rata-rata ilmuwan Islam pada ketika itu, kesungguhan mereka untuk membina sebuah tamadun yang berasaskan kepada Islam itu begitu kuat semangat mereka. Ini boleh dilihat ya kepada penghasilan karya. Misalnya Ibnu Nadim ya, sebagai seorang ahli bibliografi, di mana beliau ada menulis sebuah buku yang bertajuk Al-Fihrist, iaitu senarai buku ataupun bibliografi. Di mana Ibnu Nadim ada menyenaraikan dalam tempoh 400 tahun, ya, 4 abad, iaitu daripada abad pertama, abad kedua, abad ketiga dan abad keempat Hijrah. Dalam tempoh 400 tahun, umat Islam berjaya menulis karya dalam semua keterbatasan. Ya, umat Islam baru saja membina tamadun, umat Islam pada ketika itu mempunyai kemampuan menulis yang tidaklah secanggih yang ada pada hari ini, dengan keluasan negara Islam yang begitu luas, perhubungannya terbatas dan sebagainya. Dalam segala keterbatasan itu ya, Ibnu Nadim ada menyenaraikan bahawa umat Islam telah berjaya menulis karya sebanyak lebih kurang 8,000 judul. Jadi 8,000 judul itu dalam 400 tahun itu tidak dapat dihasilkan tamadun lain sebelum Islam dalam tempoh 4 abad. Mungkin kita kata Romawi ataupun Yunani, Greek ataupun
India ataupun tamadun Cina, ya mereka menghasilkan karya-karya yang hebat, tetapi tempoh yang mereka ambil terlalu lama untuk menghasilkan karya dengan judul yang berbeza seperti yang dihasilkan oleh umat Islam. Dan 400 tahun itu kemuncaknya ialah di zaman pemerintahan Bani Abbasi. Jadi para ulama melihat bahawa apakah yang berada di sebalik kesungguhan para ulama itu? Jawabnya adalah iman kepada Allah. Itu Islam itu berjaya mendorong umat manusia yang hidup pada zaman itu bahawa mereka ingin berbakti kepada agama. Mereka percaya kepada hadis Nabi, "Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalath, waladun salihun yad'u lahu, ilmun yuntafa'u bihi, wa sadaqatun jariyatun." Mereka percaya kepada hadis itu yang akhirnya mereka bersungguh-sungguh untuk mengembangkan ilmu tadi. Maka itu adalah asas yang pertama kepada kejayaan pencapaian yang dicapai oleh umat Islam di zaman pemerintahan Bani Abbasi. Okey, faktor yang kedua yang mendorong kejayaan itu ialah waktu yang tepat, di mana pada ketika itu negara-negara lain di sekitar negara Islam ataupun di sekitar empire Islam itu berbalah sesama sendiri. Mereka bergaduh sesama sendiri, di mana negara besar menindas negara kecil dan sebagainya. Oleh kerana kezaliman itu berlaku begitu ketara, maka kekuatan yang ada pada negara-negara yang sudah sedia ada sebelum kedatangan empire Islam itu tidak begitu kuat, seperti Parsi, Rom dan sebagainya. Maka akhirnya Islam datang dan berjaya untuk menakluki mereka. Dan sikap Islam apabila menakluki negara-negara tersebut, Islam dengan ajaran agama Islam tadi tidak menjadikan apa yang ada dalam negara yang ditakluk itu, jika ianya yang baik, akan dimusnahkan. Maksudnya, apabila negara-negara yang mempunyai tamadun lebih awal daripada Islam seperti Parsi, seperti Byzantine Timur, seperti Syria ataupun dipanggil Syam pada ketika itu, seperti India. Jadi negara-negara ini apabila berada di bawah taklukan ataupun di bawah penguasaan kerajaan Islam, sikap kerajaan Islam tidak memusuhi apa yang ada pada bangsa yang dikuasai itu dengan menidakkan sumbangan yang baik daripada mereka. Jadi sikap semacam itu ada kala disebut oleh penulis-penulis Islam dengan nama infitah, iaitu keterbukaan, iaitu kesediaan orang-orang Arab untuk menerima orang-orang yang bukan Arab, yang dipanggil Al-A'jam ataupun A'jamin tadi, orang Ajam tadi, orang-orang yang bukan Arab tadi. Kesediaan orang Arab menerima yang bukan Arab tadi dan diletakkan di bawah jajahan ataupun di bawah penguasaan Islam itu, dan menganggap mereka adalah setara dengan orang Arab, berasaskan kepada doktrin yang ada dalam agama kita yang menyebut la fadla li arabiyyin alal a'jami illa bitaqwa. Tidak ada istimewanya orang Arab itu berbanding dengan non-Arab melainkan takwa. Jadi doktrin itu telah begitu kuat mempengaruhi corak berfikir pemerintah dan bangsawan Islam pada ketika itu atau bangsawan Arab pada ketika itu, menjadikan mereka mengamalkan dasar keterbukaan. Jadi dengan dasar keterbukaan itu menjadikan ilmu-ilmu yang sudah sedia ada pada tamadun lain telah diimport masuk ke dalam negara Islam melalui suatu proses yang dinamakan penterjemahan. Jadi apabila ilmu itu diterjemah ke dalam bahasa Arab ataupun diarabkannya, maka umat Islam tidak perlu memulakan langkah kecemerlangan itu daripada A. Katalah kalau kita kata kemuncak kecemerlangan itu pada huruf Z, jadi tamadun lain terpaksa memulakan
Perkembangan ilmu itu dari A, B, C, D, E, F, G. Mungkin pencapaian yang dicapai oleh tamadun lain sudah sampai W dah. Jadi, walaupun mereka sudah sampai kepada tahap yang cukup tinggi, pengalaman yang cukup besar sampai ke tahap W, tinggal 2 langkah lagi untuk sempurna, iaitu X, Y, Z, iaitu 3 langkah lagi, berlaku masalah dalaman negara mereka menjadikan ilmu yang ada pada mereka itu terbantut. Jadi apabila Islam menguasai tamadun-tamadun lama dulu ataupun tamadun sebelum Islam, Islam membawa semua ilmu-ilmu yang sudah berkembang dalam tamadun Parsi, Rom, Greek dan sebagainya diterjemah ke dalam bahasa Arab, dan bila bawa ke dalam masyarakat Islam mengambil sikap untuk meneruskan perkembangan itu. Jadi umat Islam hanya perlu belajar sahaja, tapi tidak perlu memulakan langkah dari A. Jadi dia ambil di tengah-tengah tu yang hampir nak matang tu, maka dia pun teruskan dan membentukkannya sejajar dengan tauhid Islam dan sebagainya. Akhirnya kemuncaknya berlaku di zaman Abbasi lah. Sebab perkembangan itu kan dia ada penghujungnya, dan penghujungnya berlaku. Jadi samalah juga apabila Barat datang dalam perang salib itu, Barat menggunakan pendekatan yang sama, mengambil kematangan ilmu yang sudah ada dalam Islam dan kembangkannya di negaranya kembali. Jadi itu kita lihat ya, ilmu itu akan sentiasa berkembang, tetapi sikap orang yang menemui ilmu itu tidak membenci akan ilmu tersebut ataupun menghapuskan ilmu tersebut dengan hanya berpada dengan apa yang mereka ada. Kalau kamu pernah dengar ya satu pesan baginda SAW yang mungkin menjadi dasar ataupun kefahaman para ulama kita pada zaman dahulu, di mana baginda SAW menyebut al-hikmatu dalatul mu'min ainama wajadaha fahuwa ahakkum biha. Hikmah ataupun ilmu itu barang keterciciran umat Islam. Jadi dari mana ataupun dari siapa kamu temuinya, maka kamu berhak mendapatnya ataupun berhak untuk mengambilnya. Jadi sikap itulah yang menjadikan zaman pemerintahan Abbasi itu menjadi satu tempat ataupun satu zaman di mana pencapaian umat Islam itu gemilang disebabkan oleh sikap orang Islam, pemerintah itu sendiri yang bersifat terbuka tadi. Itu yang kedua ya. Faktor yang ketiga yang menjadikan umat Islam tadi mencapai kecemerlangan yang begitu besar ialah faktor izdiwaj. Izdiwaj itu bermaksud mereka bukan sekadar membawa ilmu-ilmu yang terdapat dalam tamadun lain kemudian mereka terjemah dan saringnya sehingga ilmu tersebut menjadi wajah Islam ataupun bentuk sibrahnya atau membentuknya supaya ianya ilmu yang diambil dari orang tetapi tidak berbentuk copy and paste, tapi ilmu itu diambil, disaring, dibentuk kembali untuk disesuaikan dengan Islam. Itu yang kedua tadi saya sebut. Yang ketiga ialah mereka mempunyai semangat izdiwajiyah. Izdiwajiyah itu bermaksud mereka sanggup hidup bersama. Dan di mana kita lihat di kota Baghdad di zaman pemerintahan awal Abbasi, iaitu di zaman kecemerlangan tamadun Islam di zaman Abbasi itu ialah pada zaman Abbasi yang pertama. Jadi di zaman Abbasi yang pertama, khususnya pada zaman Al-Mu'tasim, khususnya pada zaman Harun Ar-Rashid, di mana dasar kerajaan pada ketika itu membenarkan orang-orang yang bukan Arab tadi yang mempunyai ilmu pengetahuan, mereka duduk dalam masyarakat Islam dan mereka menyumbang kepada perkembangan tamadun itu. Maka sebab itu ada sebahagian sarjana mengatakan bahawa kecemerlangan tamadun Islam pada zaman Abbasi katanya bukan sebenarnya dibawa oleh orang Islam yang tulen. Sebaliknya dia dibawa oleh orang yang bukan Arab masuk Islam, ataupun orang yang bukan Islam dan bukan Arab, mereka duduk bersama dengan orang Islam cuma menulisnya dalam bahasa Arab. Jadi sebab itu ada sebahagian sarjana Arab mengatakan bahawa ianya bukan tamadun Islam, sebaliknya dia adalah tamadun Arab. Jadi kita mengatakan itu bukan suatu yang nak dibincang pada malam ini, tapi nak disebutnya ialah
dasar kerajaan pada ketika itu tidak memusuhi orang-orang yang berilmu. Itu orang yang berilmu dibawa duduk bersama dengan masyarakat Islam di kota Baghdad tadi, dan bukan sekadar mereka duduk di situ, mereka mempunyai kedudukan yang tinggi yang menyebabkan mereka merasakan mereka mereka dihargai akan ilmu yang mereka ada, walaupun mereka bukanlah seorang Muslim, walaupun mereka bukanlah seorang yang menganut agama pemerintah pada ketika itu. Jadi sebab itu kita lihat ramai orang Yahudi, ramai orang Kristian yang duduk bersama dengan orang Islam dan mereka itu boleh kekal menjadi seorang Yahudi dan mati sebagai seorang Yahudi. Mereka itu seorang Kristian, hidup sebagai seorang Kristian dan mati sebagai seorang Kristian, tapi mereka menyumbang ke arah kecemerlangan tamadun Islam tadi bersama dengan apa yang diusahakan juga oleh ulama-ulama Islam ataupun orang Islam itu sendiri. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, iaitu kekuatan tentera yang dimiliki oleh kerajaan Bani Abbasi pada ketika itu juga didukung oleh orang-orang yang non-Arab ataupun bukan Arab. Di mana kita dapati pada zaman pemerintahan Abbasi yang pertama, kekuatan tentera masih dikuasai oleh orang Arab, tetapi sudah mendapat bantuan daripada orang-orang keturunan Turk yang datang daripada Mongolia sana. Kemudian selepas pada itu datang pula pengaruh bangsa yang bukan Arab yang berada dalam ketumbukan tentera Islam, dan akhirnya kekuatan tentera itu menjadikan negara Abbasi ataupun pemerintahan kerajaan Abbasi itu kaya, mempunyai sumber keuangan yang cukup kuat, dan mereka mempunyai menteri yang bijak, di mana menteri-menteri yang menasihati khalifah itu melihat bahawa ada negara-negara yang tidak sepatutnya mereka musuhi dan ada negara-negara yang boleh mereka takluki. Misalnya hubungan baik di antara kerajaan Bani Abbasi dengan kerajaan Cina, di mana Cina pada ketika itu sebuah empire yang besar yang menghasilkan banyak teknologi, khususnya teknologi yang berkaitan dengan kertas, teknologi berkaitan dengan pembuatan kain dan sebagainya. Jadi hubungan kerajaan Bani Abbasi dengan Cina di sebelah timur menjadikan mereka itu aman, damai dan boleh berkembang dengan baik, tidak dikacau oleh kuasa di sebelah Cina. Dan pada ketika itu juga kerajaan Bani Abbasi cukup bertuah kerana kerajaan Turki ataupun kerajaan Uthmaniyah yang pada ketika itu bernaung di bawah kerajaan Bani Saljuk telah meletakkan kerajaan Turki Uthmaniyah pada ketika itu berada di betul-betul sempadan Eropah, di mana orang-orang Eropah tidak mampu untuk datang mengganggu kestabilan negara Islam melalui darat, kerana sudah ada satu bangsa yang begitu kuat pegangannya dengan agama, iaitu orang-orang Turk, dan mereka ini kuat tubuh badan mereka. Hidup mereka adalah untuk menjaga pintu masuk agar tentera-tentera Rom ataupun tentera yang datang daripada Eropah itu tidak dapat mengacau keseimbangan ataupun ketenteraman yang ada di empire Islam yang berpusat di Baghdad pada ketika itu. Itu faktor yang keempat. Adapun faktor yang terakhir yang mendorong kecemerlangan yang ada pada zaman kerajaan Bani Abbasi itu, kecemerlangan itu disebabkan juga oleh pada ketika itu gerakan-gerakan penterjemahan ini dibiayai oleh kerajaan, yang mana kerajaan telah mewujudkan satu suasana yang begitu apa ya saya nak guna perkataan yang begitu bersungguh-sungguh. Kecintaan pemerintah itu sendiri kepada ilmu, kecintaan pemerintah itu kepada perkembangan ilmu, di mana Harun al-Rashid membina Baitul Hikmah. Dan apabila kerajaan sendiri secara peribadi menyukai akan satu-satu perkara, maka orang besar, bangsawan, orang kaya akan mengikuti contoh yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contoh ya, saya bukan ingin mengkritik ya, tapi ingin menyatakan di sepanjang saya mengajar sejarah, saya lihat kenapa masyarakat Melayu gagal dalam sistem wakaf. Siapa boleh sambung telaah saya? Saya ada kat depan. Okey, izzatilah.
Agak-agak kamu di Malaysia ini sistem wakafnya agak gagal di kalangan orang Melayu. Apa faktor sebenarnya? Sistem zakat agak gagal di Bukan negara zakat, Malaysia. wakaf. Wakaf, bukan Mungkin zakat. bagi pendapat saya, mungkin dalam kalangan orang Melayu sendiri mereka tak nampak apa kebaikan berwakaf untuk kebaikan masyarakat Islam. Dan mereka tak ambil berat. Kita tak ambil berat lah. Maksudnya sekarang ni orang Islam lah yang bersalahnya, ya. Siapa ada pandangan lain? Faiz Wasano. Faiz Wasano ni Jawa ke apa, ya? Dah tak ada lah, Doktor. Ya. Faiz, kamu punya pandangan macam mana bila pada saya wakaf di negara kita ni gagal lah, sebab kita tengok di Mesir ada Al-Azhar University Wakaf, ya. Kita tengok di Tunisia ada Fas University, kita tengok di England ada Oxford, kita tengok di Iran ada Qom. Maksudnya banyak negara-negara Islam berjaya ataupun bukan Islam berjaya membina sistem wakaf. Tapi di negara kita tak menjadi. Dulu orang nak bina dekat UK, dekat Bangi, akhirnya Bangi jadi tempat makanan Kelantan. Tak jadi. Ya. Agak-agak kenapa kamu rasa? Pendapat saya, saya rasa mungkin sebab wakaf ni dia orang yang mempunyai harta kan, yang boleh beri sumbangan wakaf. Maybe sebab orang-orang yang berharta ni mereka tak nampak kebaikan dia untuk beri wakaf. Jadi kamu lebih kurang izzati lah. Kata materialistik tadi, asmaniah, ya. Asmaniah, cerita manusia kedekut ni bukan kita je, semua manusia kedekut berlaku asmaniah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innal insana lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu amat suka kepada keberuntungan. Kedekut lah. Kedekut ni bukan orang Melayu je. Semua orang kedekut. Tapi macam mana dia mampu tadi? Takkan Mak Saleh tak kedekut? Kedekut juga Mak Saleh pun. Siapa ada telaah lain daripada Izzati dan Faiz? Tak apa salah pun, tak masuk neraka. Hadi. Ustaz. Sofi. Syafiq pun tak. Saya rasa mungkin disebabkan pemimpin. Pemimpin negara kita yang sekadar pengetahuan saya lah. Pemimpin, tak apa Syafiq, jangan takut, tak masuk penjara. Terus je. Pemimpin negara kita yang kurang mempromosikan wakaf. Dan kalau ada pun wakaf yang dilakukan, perkara itu tak diwar-warkan dan tak diberitahu kepada orang ramai. Faktor yang menjayakan wakaf ni ialah apabila pemimpin sendiri buat. Negara kita ni nak buat baik, banyaknya rakyat yang nak buat baik. Pemimpin tak buat pun. Pemimpin negara kita tak buat. Misalnya kalau kerajaan, dia kata dia suka pada wakaf, maka dia beri peruntukan. Itu tidak menunjukkan dia suka, tu duit rakyat tu. Betul tak Syafiq? Misalnya Perdana Menteri Umum, dia peruntukkan bilion untuk wakaf. Itu bukan duit dia, itu duit rakyat. Kalau betul dia sayang, dia sendiri ada guna duit gaji dia buat wakaf. Itu yang gagal masyarakat kita. Di mana pemimpin-pemimpin kita tidak serius untuk melaksanakan wakaf tadi. Jadi sepatutnya apabila pemimpin tu buat, khususnya raja kita, Perdana Menteri kita buat, saya yakin apabila Perdana Menteri buat, menteri-menteri mesti buat. Timbalan menteri akan buat. Apabila timbalan menteri buat, maka kontraktor akan buat. Orang kaya. Jadi dia datang dalam bentuk yang semarak lah. Semua orang akan buat. Sebab orang atas tu buat. Kamu tak pernah dengar ke satu hadis Nabi sebut an-nasu ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka. Kamu tak pernah dengar hadis tu? Izzati tak pernah dengar? Hadis tadi ya? Saya rasa saya pernah dengar tapi mungkin saya tak ingat.
Tak ingat tak apalah nak buat macam mana. Sebab kamu bukan jabatan Quran hadis kan, okeylah. Tapi nak sebutnya memang begitu Nabi sebut. Jadi kalau kita lihat kenapa negara Islam pada zaman dahulu berjaya, kerana raja tu sendiri. Harun Ar-Rashid dengan duitnya sendiri, bukan peruntukan negara, duit dia bina Baitul Hikmah. Dia sendiri duduk di situ memperlihatkan bahawa dia memang suka pada benda tu. Dia suka pada benda tu, maka bila raja suka, maka menteri akan suka, bukan menteri suka, timbalan menteri, pembesar. Jadi akhirnya dia jadi semarak dan orang buatlah. Jadi itu 5 perkara lah setakat yang saya tengok lah. Mungkin ada faktor-faktor lain yang saya terlepas pandang. Tapi bagi hemat saya, kejayaan yang dicapai oleh umat Islam pada zaman Bani Abbasi itu, dia tetap akan menjadi tunggak kepada kejayaan kita pada hari ini. Tapi dia melakukan perkara yang sama lah. Kalau kita boleh buat perkara yang sama, misalnya kita sebut mengenai infitah. Kamu rasa umat Islam di negara kita ni mampu tak memberi ruang untuk kita sama-sama terbuka dengan masyarakat lain, membina tamadun di negara kita? Saya rasa kita masih dibelenggu oleh isu-isu perkauman yang sempit. Kita masih dibelenggu benda tu. Baik orang Melayunya, baik Indianya, baik kita masih berlega dalam isu-isu itu. Jadi apabila kita masih berlega dalam isu itu, maka kita tak mampu nak pergi jauh. Kenapa kita tak mampu nak pergi jauh? Sebabnya kita ada prejudis dengan orang yang bukan sebangsa dengan kita. Kita ada prejudis dengan orang yang bukan seagama dengan kita. Jadi rasa prejudis itu menjadikan tenaga yang ada pada kita tu dia tidak digabung dan digerakkan sekali. Jadi itu yang saya rasa kita belum terbuka. Mungkin kita sudah ada keterbukaan itu, tetapi di negara-negara Islam yang lain lagi tertutup lah. Tapi kalau keterbukaan itu kita mampu melakukannya dengan baik, maka dia berjaya mengulangi kejayaan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa yang berlaku di Amerika. Kita tengok orang yang membina kemajuan teknologi yang ada di Amerika bukannya Mak Saleh. Kita tahu Amerika itu sebuah benua yang dulunya orang-orang jahat yang pergi duduk kat situ. Orang kena buang negeri dan sebagainya. Tapi oleh kerana pemerintah Amerika itu cukup cerdik, di mana dia memanggil semua orang cerdik pandai seluruh dunia pergi duduk di Amerika. Kalau anda tengok siapa yang mengurus syarikat teknologi, kalau anda pergi yang mengurus syarikat teknologi maklumat ke apa benda yang terbaik di dunia, 10 orangnya adalah dikendalikan oleh orang India. Syarikatnya berada di Eropah dan berada di Amerika, tapi CEO-nya ialah orang India. Kenapa? Kerana mereka memanggil ulama-ulama cerdik pandai duduk dan mereka tidak perlu bermula dari A. Mereka bermula dari tengah-tengah dan mereka akan cepatlah maju. Tapi kalau kita nak mulakan kemajuan kita itu berasaskan dengan orang kita saja, mungkin boleh, tapi usaha itu perlu mengambil masa yang agak panjang. Akhirnya orang lain jauh ke depan. Jadi itu yang ada pada kerajaan Bani Abbasi pada ketika itu. Dia sanggup menerima orang Yahudi, sanggup menerima orang Kristian, sanggup menerima orang Parsi. Semua bangsa-bangsa itu duduk di kota Baghdad dan semuanya menyumbang ke arah kegemilangan tamadun di bawah naungan kerajaan Bani Abbasi. Jadi itu yang saya cukup percaya. Kalau kita rasalah kalau kita mahu sikit sebanyak kita lebih maju, maka kita mesti terbuka, kita mesti bercampur, kita mesti benda-benda yang dibuat oleh umat Islam ataupun pemerintah di zaman Abbasi itu dilakukan juga dalam negara kita. Maka insya-Allah kita akan dapat maju lebih laju berbanding dengan apa yang sedang kita alami sekarang ataupun yang sedang kita lalui. Walaupun begitu, terasnya mestilah kuat, iaitu terasnya adalah teras agama. Terasnya adalah teras Islam. Jadi pada hari ini kita sendiri nak mengurus orang-orang kita pun dengan agama pun ada masalah. Jadi sebab itulah kita tidak mampu untuk
mempengaruhi orang lain untuk hormat akan agama kita, akan bangsa kita, maka akhirnya kita masih berbicara dalam dalam kelompok yang kecil dan kita masih dihambat ataupun diikat dengan isu-isu yang membelenggu kita untuk pergi lebih jauh, untuk pergi lebih jauh. Okey, saya rasa itu saja bicara saya untuk pusingan ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh kita bincang. Doktor, saya nak komen, bagi saya fokus kita orang Islam, negara Islam especially, macam kita fokus nak membina bangunan tertinggi, bangunan tercantik, dan di negara-negara Arab mereka kaya, tapi mereka fokus lebih kepada kebendaan. Mereka tidak berminat untuk mengetahui teknologi. Saya tak tahu kenapa kita tak minat teknologi, tapi kita berminat untuk bermegah. Okey, macam ni saya melihat apa yang ada pada orang Arab hari ini, mereka memilih untuk dilihat cerdik. Mereka tidak memilih untuk jadi cerdik. Faham ya maksud saya ya? Maksudnya untuk dilihat mereka tak dicerdik, maka mereka perlu ada benda-benda yang pelik pada orang lah. Tapi sedangkan mereka sendiri itu adalah orang yang tidak cerdik. Sebagai contoh ya, kalau kita tengok di Eropah ya, engineer di Eropah ataupun arkitek di Eropah, bila mereka design rumah, maka rumah mereka tadi akan banyak tingkap, dan tingkap mereka itu adalah tingkap cermin. Jadi pada saya, desain rumah di Eropah yang banyak menggunakan cermin itu adalah bertepatan dengan keadaan yang ada di Eropah itu. Kerana mereka berada di musim sejuk dan mereka perlu kepada cahaya matahari dan sebagainya. Maka apa yang mereka buat itu betul lah, sesuai lah. Jadi apabila orang Arab pergi ke Eropah, mereka tidak belajar kenapa Eropah buat macam tu. Sebaliknya mereka mahu dilihat cerdik, maka mereka kopi yang ada di Eropah itu mereka bawa ke negara mereka. Jadi akhirnya bila mereka design bangunan di negara mereka, design mereka cermin juga. Akhirnya selepas dia buat cermin, maka dia terpaksa bubuh langsing untuk tutup sebab sepanjang tahun di negara mereka itu banyak matahari. Jadi sekarang apa yang dibuat oleh negara Arab, mereka sebenarnya ingin menunjukkan kepada dunia bahawa kononnya mereka itu kaya, mereka itu cerdik dan sebagainya, tapi yang sebenarnya yang membina negara mereka itu bukan mereka pun. Bukan mereka sendiri. Jadi itulah yang kita lihat apa yang berlaku dalam zaman Abbasi. Saya sebut tadi kan, sikap pemerintah Abbasi itu terbuka, di mana kita dapati sebahagian besar ulama yang membina tamadun itu memang orang Islam itu sendiri. Di mana bilangan ulama yang menyumbang kepada kecemerlangan tamadun yang ada di zaman Abbasi itu tidaklah bilangan orang yang bukan Islam itu lebih besar, tetapi ada orang yang bukan Islam. Kemudian orang yang bukan Islam bila duduk di zaman Abbasi, mereka tidak kekal semuanya sebagai seorang yang non-Muslim. Akhirnya mereka masuk Islam juga. Misalnya kita lihat Abdullah bin Muqaffa, seorang penterjemah yang asalnya seorang Yahudi. Jadi oleh kerana dia seorang Yahudi, dia mempunyai penguasaan bahasa yang banyak, akhirnya dia menterjemah tamadun ataupun ilmu-ilmu daripada tamadun yang bukan Arab ke dalam tamadun Arab, dan bila dia selalu melihat kebaikan khalifah dan mendapat manfaat dan sebagainya, akhirnya dia menjadi seorang Muslim. Jadi bukan dia seorang lah, ramai lagi penterjemah-terjemah. Ada yang kekal sebagai seorang non-Muslim dan mati sebagai non-Muslim, tetapi yang ramainya pada peringkat awalnya bukan Muslim, tetapi mereka akhirnya menerima Islam tadi. Jadi apa yang berlaku di negara Arab, mereka tak mahu susah. Mereka tak mahu susah, jadi oleh kerana mereka tak mahu susah dengan kelebihan minyak yang ada pada mereka, mereka bawa orang cerdik pandai dan mereka minta orang cerdik pandai yang bukan Arab tadi bina negaranya. Akhirnya negara yang mereka bina itu tidak jadi pada mereka tadilah.
sebaliknya berlaku pada orang yang tinggal kat sini. Misalnya kita tengok di UAE. Cuba bayangkan di UAE tu, kalaulah tak ada orang India, tak ada orang luar yang membina negara tu, saya rasa UAE tidak akan ada seperti mana apa yang ada sekarang. Itu respon saya yang pertama. Ya, Izzati. Maaf Doktor, saya ingin bertanya. Macam sekarang yang kita dapat tengok, nak dibandingkan masyarakat umat Islam sekarang dengan masyarakat Barat, mereka dilihat lebih ke depan, maksudnya lebih maju berbanding orang Islam. Padahal kita tahu yang kita dulu ni mempunyai macam Nabi mengajar umat Islam dengan membentuk kerajaan yang kukuh dan maju. Maksud saya masyarakat yang kukuh dan maju. Saya nak tanya tentang Doktor, tentang pendapat Doktor, kenapa umat Islam sekarang makin terkebelakang? Apa pendapat Doktor? Kalau Izzati betul-betul nak tahu ya, jadi Izzati kena jemput saya satu kali lagi buat diskusi satu buku. Buku ni saya baca banyak kali lah ya. Hampir saya banyak kali lah, 5-6 kali saya baca, dan penulisnya adalah salah seorang yang membentuk cara saya berfikir. Dalam kepala saya ni ada 7 orang ulama yang membentuk saya berfikir, dan salah seorangnya ialah penulis buku ini. Nama penulis buku ini ialah Allahyarham ataupun almarhum Syekh Muhammad Al-Ghazali. Izzati pernah dengar Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar ya. Dia seorang ulama Al-Azhar, seketika berada di Mesir, kemudian dia berhijrah pergi ke Tunisia, pergi ke negara-negara Arab yang lain lah. Okey, dia ni seorang ulama yang banyak mengkritik tentang sistem masyarakat dan sistem pendidikan Islam. Dia ada menulis satu buku yang baik lah ya. Dan buku itu saya cukup setujulah dengannya. Tajuk buku tu Al-Islam wa Tokoh Mu'attalah. Tajuknya Islam dan sumber daya yang dibazirkan. Islam dan sumber daya yang dibazirkan. Maksudnya, Tuan-Tuan Syekh tadi menyatakan dalam buku beliau, dia kata sudah menjadi suatu ketentuan Allah di mana Allah menjadikan bumi umat Islam ni kaya. Bumi umat Islam ni kaya. Kita tengok dekat Jepun mana ada minyak. Betul kan Izzati? Tak ada minyak. Apa yang ada kat Jepun ni Izzati? Tahu saya teknologi Doktor. Tak ada yang sumber bumi. Yang ada dekat Jepun tu je. Dia bina-bina negara, raksasa datang, hancurkan. Yang adanya Ultraman je lah. Tak ada apa. Kan dia tak ada apa. Tapi walaupun dia tak ada apa, tapi dia berjaya menjadi sebuah negara yang cukup maju. Itu persoalannya. Tapi negara Islam, negara Afrika, cukup kaya. Ada minyak, ada belian, ada emas, ada kaya lah negara tu. Tapi negara itu tak maju pun. Jadi bermaksud tidak salah Allah dah. Allah tak salah dah. Kalau Allah bersalah, misalnya cuba bayangkan kalaulah umat Islam ni duduk di Jepun. Saya rasa lagi teruk keadaan umat Islam. Sekarang dia duduk di sebuah negara yang kaya pun tak maju juga. Jadi Izzati nak salahkan siapa? Mesti salah umat Islam lah. Jadi itu yang menjadikan Tuan Syekh menulis buku Islam dan Sumber Daya yang Dibazirkan. Jadi pada hari ini, kita dapati umat Islam yang tidak maju ni ada 4 faktor kata Tuan Syekh. Pertama ialah kefahaman hidup beragama yang songsang. Kefahaman hidup beragama yang songsang. Tapi kalau Izzati suruh saya bincang lepas tu record pula, saya pun takut juga sebab bila takut tu bukanlah takut sangat. Nanti kalau saya sentuh institusi-institusi yang status quo ni, yang tak mahu berubah, nanti saya akan dibeli macam-macam lah pula. Tapi kalau tak nak record, kita duduk sama-sama bincang, itu saya bersedia. Sebabnya memang kefahaman hidup beragama kita ini tidaklah salah dengan makna, tapi dia songsang lah. Kat kamu Izzati belajar sains, sains ni
jika satu benda itu dia lari daripada ketepatannya walaupun pada 1 nanometer, maksudnya lebih kecil daripada 1 sentimeter tu, tapi dia dah lari dengan kelajuan 300 km sejam, kamu rasa apa impak menyimpangnya tadi? Kayak kamu orang sains tadi. Akan ada perubahan besar walaupun ada dia penyimpangan tu jauh akan pergi, betul tak? Dia menyimpang sikit je. Tapi dengan jarak yang jauh, dengan kelajuan, maka dia akan mungkin lain lah, dia pergi ke lain lah. Jadi sebab itulah agama kita minta kita memahami gambaran tentang hidup beragama tu biar betul. Apabila gambaran hidup beragama itu tidak betul, maka apa yang kita buat walaupun sumber-sumbernya betul, dia akan jadi menyimpang. Dan itulah yang berlaku dalam masyarakat. Jadi pada masyarakat hari ini, saya tak nampak tentang kita miskin sumber daya, kita tidak ada alat, kita tak ada apa. Tak nampak. Misalnya kita tengok apa yang berlaku di universiti kita, Universiti Melaya. Apa prasarana yang tak ada di negara kita, di universiti kita? Kita ada bilik kuliah aircon, kita ada apa panggil macam-macam. Jadi apabila perkara tak ada semua, tapi cuba lihat berapa banyak sumber daya yang disia-siakan, yang tidak digembeling secara maksimum. Saya tak nampak soalan tadi, dia kata adakah di zaman Abbasi tadi berlaku tadi gerakan terjemah menyumbang besar kepada kemajuan perkembangan ilmu. Pada persoalan saya, apakah masih relevan untuk usaha terjemahan karya daripada barat atau mana-mana bahasa ke dalam bahasa Melayu? Kalau tengok Malaysia ketinggalan jauh. Ya, betul. Saya sokong terjemahan itu, tapi persoalan sekarang ialah sebelum kita terjemah buku ke dalam bahasa kita, kita perlu meningkatkan keinginan membaca dalam masyarakat kita. Kita boleh kata ya, negara kita ini mempunyai tahap buta literasi itu rendah lah ya, nak berbanding dengan negara lain. Tidak boleh membaca di negara kita tu dah tinggi, orang ramai boleh membaca. Boleh dikatakan hampir semua rakyat kita di Malaysia ini ataupun hampir semua rakyat Malaysia boleh membaca. Itu bagus. Tapi persoalannya apa yang mereka baca, Nur Izzati? Mereka baca WhatsApp, betul kan? Mereka tengok gosip dekat Facebook. Betul. Mereka bagus. Ada literasi itu, tapi mereka tak baca buku. Mereka tak baca buku, itu masalah. Jadi sebab tu saya kata prasarana dah ada tapi tidak digunakan. Jadi sebab itu kalau macam Amin Abdul Rahman tanya, kita kena kuatkan terjemahan. Sebelum kita kuatkan penterjemahan, kita kena kempen dulu supaya orang kita membaca buku. Cuba Izzati tengok ya, kadang-kadang saya tulis dekat wall Facebook saya, ada orang akan baca. Saya yakin Izzati pun tak baca juga. Apabila orang tu tulis, kemudian dia tulis kat bawah, read more, baca lagi. Nanti tekan tak read more? Kala saya tekan. Ada kala lah, lazimnya tak tekan, betul kan? Betul. Jadi menunjukkan bahawa itulah minat membaca tu. Orang semua malas dah. Kalau kamu tengok buku-buku akademik, semua tak laku nak jual dah. Jurnal akademik dah tak terbit dah secara cetak. Sebab siapa nak baca? Jadi kita menghadapi sikap yang perlu diselesaikan. Selagi sikap-sikap asas ini tidak diselesaikan, kita bawa lah berapa banyak sarana untuk kita maju pun kita takkan maju. Kita takkan maju. Misalnya, perlu tak kita pada 5G? Ya, kita mungkin perlu dia sebagai satu sarana untuk kita lebih maju. Tapi bila kita bawa 4G, 5G, apa yang maju dalam negara kita? Yang majunya ialah adu domba, fitnah orang, buat cerita. Jadi itu masalahnya. Sepatutnya 5G itu digunakan untuk. Jadi persoalan sekarang ialah bukan persoalan alat untuk kita maju. Persoalannya ialah kenapa manusia Muslim yang ada pada hari ini mereka tidak menggunakan apa yang ada tadi. Jadi sebab itu kita lihat di zaman Abbasi,
apabila Islam tadi mengawal umat Islam, penyimpangan itu sudah mula ada. Sebab itulah kita lihat Abbasi jatuh selepas 500 tahun. Mereka sudah mula menyimpang, mereka sudah hidup mewah, mereka adalah penyimpangan itu. Tapi oleh kerana pada peringkat awal mereka cukup bertuah. Tadi kan saya sebut dalam bicara saya yang awal, saya kata masa mereka itu cukup tepat. Mereka datang pada masa yang sesuai, di mana semangat keislaman masih tinggi selepas pada baginda SAW, dan dia jadi kerajaan ataupun dia bina kerajaan Abbasi itu pada abad kedua. Maafkan saya, pada abad pertama lagi. Jadi bermaksud semangat keislaman itu masih tinggi. Jadi dengan semangat keislaman yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu masih tinggi, maka sebab itu mereka boleh membina. Setelah mana mereka berada di puncaknya, mereka mula menjunam jatuh. Dan itu adalah kitaran alam. Kitaran alamnya berlaku begitu, di mana manusia mula dengan lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian daripada kuat akan menjadi lemah. Jadi sekarang, kita berada di satu zaman di mana kita diberi anugerah yang cukup besar oleh Allah dari segi nikmatnya, tapi kita tidak pandai guna. Saya ada bicara yang panjang lah, Izzati, nanti lain kali kalau nak bincang buku Al-Islam wa Taqatil Mu'attalah itu, saya bersedialah untuk melihat ataupun menjawab soalan Izzati tadi. Okey, terima kasih.